Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Selamat tengah hari kembali bersama anda pada hari Sugi Rabu. Yang cukup ceria. Fahrin Ahmad lain macam tenaga dia pada hari Rabu ini. Apa awak makan pagi tadi? Kan yang pertama kali saya bersiaran pada minggu ni. Jadi saya ceria bertemu kembali bersama dengan para penonton wanita hari ini. Dan antara yang gembira, yang cukup seronok pada hari ini ialah adik-adik. Ya. Kenapa anda tu? semua dah bercuti sekolah betul. Sehingga ke hujung minggu ini. Dan juga esok kita akan menyambut Deepavali. Dan untuk adik-adik khususnya lah sebenarnya mesti kan mencari aktiviti cuti sekolah. Tapi ibu bapa lah saya rasa pening kan nak buat aktiviti. Tapi lebih istimewa, jangan risau pada mereka yang berada di selatan tanah air, di Johor Bahru. Jangan lupa kepada adik-adik dan juga para ibu bapa. Tak kira siapa juga, kita nak mengajak mereka beramai-ramai ke Karnival Jom Heboh. Jadi ini yang saya nak kongsikan, di mana jom kita meriahkan Karnival Jom Heboh Babas pada 1 hingga 3 November di Padang B, Angsana Johor Bahru Mall. Jadi ayo datang beramai-ramai ke booth Babas untuk dapatkan pelbagai pack produk Babas secara percuma. Promo goodies beg bernilai RM10 dan menang banyak hadiah-hadiah menarik dari Babas. Ada juga banyak sampling makanan yang diberikan secara percuma, demo masakan dan aksi roti terbang oleh The Flying Chef, Chef Mat, dan paling istimewa, penampilan khas personaliti media prima di booth Babas sepanjang 3 hari Karnival Jom Heboh Babas di Angsana Johor Bahru Mall. Jadi jom, jangan lupa datang. Jumpa anda di sana. Tadi ada cakap personality tu kan? Ya. Salah seorang daripada adalah Abang Fahrin. Bolehlah anda berjumpa dengan Uncle Fahrin, adik-adik ya, kalau ke Karnival Jom Heboh. Baik, bukan itu sahaja, anda juga boleh dapatkan pelbagai produk keluaran FGV dengan harga promosi dan berpeluang untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Jom sama-sama kita meriahkan Karnival Jom Heboh yang akan berlangsung pada 1 hingga 3 November di Padang B, Angsana Johor Bahru Mall mulai 9 pagi sehingga 10 malam. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang FGV di KJH, jom kita saksikan video ini. Apa khabar bangsa Johor semua? FGV akan berada di Karnival Jom Heboh dari 1 hingga 3 November 2024 di Plaza Angsana Johor Bahru. Jadi, buat semua bangsa Johor, terutamanya yang berada di Johor Bahru, jangan lupa untuk singgah ke booth FGV. Ada banyak tawaran istimewa dan aktiviti menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang untuk menangi cabutan bertuah dan bawa pulang hadiah-hadiah menarik bersama anda. Ramai di antara anda pasti dah tahu tentang FGV kan? FGV bukan sekadar syarikat peladangan. Kami mahu menjadi syarikat pengeluar makanan yang menyokong agenda keterjaminan makanan negara. Kami komited untuk memenuhi permintaan yang semakin meningkat dengan jenama-jenama seperti Saji, Adela, Sri Pelangi, Gula Perai, Ladang 57 dan Bright Cow. Di Karnival Jom Heboh, kami bawakan produk-produk saji pada harga promosi secara terus kepada pengguna. Dengan hanya RM15, anda boleh dapatkan pakej jimat yang mengandungi sebotol minyak saji 1 kilo dan 4 barangan saji yang lain. Dan juga ada pakej jimat kau-kau bernilai RM30 untuk anda seisi keluarga. Istimewa di Karnival Jom Heboh, kami bawakan beras saji aroma, beras wangi tempatan pada harga yang lebih rendah. Kami juga bawakan beras saji basmati dan juga beras Horeca Ladang 57 untuk pilihan para pengguna. Mengenai beras keluaran kami, ianya adalah keluaran tempatan. Dari Ladang 57 pula, kami ada pelbagai tawaran istimewa seperti nanas MD2, pisang Cavendish, jagung manis, nangka madu dan juga jus buah-buahan yang sememangnya fresh dan sedap. Kami juga bawakan produk tenusur kami, susu UHT Bright Cow pada harga RM8.99 untuk pack 6 unit bagi perisa coklat atau original. Bright Cow turut mengeluarkan produk tenusur lain seperti susu segar, yogurt dan kefir yang berkualiti tinggi dan lazat. Hasil tenusur kami di Linggi Negeri Sembilan. Tidak lupa juga kami akan bawakan gula perai, jenama gula nombor 1 di Malaysia. Dapatkan gula super yang lebih putih dan lebih manis selain daripada gula pasir kasar.
janji gula paket hijau. Selain produk makanan, kami juga tidak melupakan anda yang suka berkebun dan berbakti kepada tanah. Dapatkan baja untuk pokok buah dan bunga serta beberapa produk pertanian keluaran FGV pada harga yang sangat menarik di booth kami. Semuanya pada harga istimewa. Apa lagi yang menanti anda di booth FGV di Carnival Jom Heboh kali ini? Tidak lain, tidak bukan. Pakej Umrah Menara Jam 2025 oleh Felda Travel yang menawarkan pinjabatan sebanyak RM500 buat pengunjung booth kami. Jadi, tunggu apa lagi rakyat Johor? Jom beramai-ramai ke booth FGV di Carnival Jom Heboh hujung minggu ini di Plaza Angsana Johor Bahru. Tawaran istimewa, aktiviti menarik serta peluang untuk menangi cabutan bertuah dan bawa pulang hadiah-hadiah menarik untuk anda seisi keluarga. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kami, tonton video corporate FGV di media sosial kami atau layari laman web kami di www.fgvholdings.com. Jumpa anda di sana. Tu dia. Memang banyak dan pelbagai aktiviti akan diadakan di Carnival Jom Heboh. Jadi pastinya cukup menarik, cukup istimewa dan akan meriah. Jadi saya pasti bila Sugi dengar yang saya akan pergi, mesti Sugi dalam penafian. In denial. Macam, kalau boleh nak ikut Farin kan. Oh, okey. Saya rasa ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Betul. Kan? Tapi saya tidak berada dalam keadaan yang penafian. Saya percaya yang awak akan ke Carnival Jom Heboh. Tapi itulah topik yang akan kita bincangkan hari ini. Kan? Hidup dalam penafian ataupun denial secara amnya. Saya rasa itu adalah satu defense mechanism. Okey, cara saya kita pertahankan diri kita. Sangat teruja untuk mengendalikan topik kita pada hari ini kerana inilah kehidupan kita sebenarnya pada hari ini, di mana kalau kita bila orang tanya sebagai contoh orang tanya Sugi okey, Farin awak okey ke, kita akan sentiasa menjawab dengan positif, saya okey. Tetapi sebenarnya kita memerlukan bantuan, kita sebenarnya tidak 100% dalam keadaan yang orang kata bahagia, tenang dan sebagainya. Betul, dan saya rasa hidup dalam penafian ni ada pelbagai pengertiannya. Jadi hari ini kita nak tahu apakah sebenarnya erti hidup dalam penafian. Dalam pelbagai aspek kita selalunya menafikan apa yang sebenarnya sedang berlaku. Baik, sebagai individu, sebagai masyarakat, mungkin juga ada yang cuba membantu tapi kita menidakkan. Mungkin juga apa yang berlaku dalam keluarga kita tetapi kita sentiasa mencari alasan untuk menyedapkan hati. Jadi berjaga-jaga dalam hidup dalam penafian ini dan kongsikan pendapat anda ataupun sebarang komen di Facebook kami WHI Wanita Hari TV3 dan juga Instagram TikTok kami WHI TV3. Baik, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kita cuma jumpa doktor dan kita cek je, Kak. Nak cek apa? Nak cek apa? Doktor tu tak payah nak tunjuk macam dia bagus sangatlah. Dia baru jumpa Haikal sekali je. Dah pandai-pandai nak cakap bukan-bukan pasal anak Kak. Tapi tu cuma first impression je, Kak. Lagipun apa salahnya kalau kita pergi cek je? Salah. Salah sebab dia tuduh anak Akak ni tak normal. Anak Akak, Haikal tu normal. Sama macam budak-budak lain, sama. Akak, bukan niat Fira nak takut-takutkan Akak. Percayalah, bukan niat Fira. Tapi tak salah kalau kita ikut apa yang doktor sarankan. Diam. Diam, Fira. Kalau dah semua orang sibuk bercakap pasal anak Akak, okey. Akak akan bawa Haikal tu pergi jumpa doktor untuk buktikan. Baik, itu adalah salah satu daripada sedutan drama di mana itulah realiti yang berlaku, di mana ini antaranya antara situasi in denial atau penafian mengenai ibu bapa yang tidak menerima keadaan anaknya setelah didiagnos dan sebagainya. Tapi macam saya katakan Sugi, sebenarnya hari ini perbincangan kita skop lebih luas termasuk apa yang kita paparkan tadi dan bermula dari diri kita sendiri. Sugi. Betul, setuju sangat Farin. Saya rasa setiap daripada seorang kita sebagai manusia pernah dalam situasi kita hidup dalam penafian, dan hari ini kita bersama dengan dua orang tetamu. Di sebelah saya Puan Farhana Nabila Fakhruddin selaku kaunselor berdaftar Lembaga Kaunselor Malaysia dan pensyarah psikologi. Manis orangnya. Farin kata tadi nak nyanyikan lagu. Farhana, Farhana. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Aizat Amdan juga bersama dengan kita. Aizat nak sambung lagu tadi tu? Kita duet. Okey. Baik, ini satu perbincangan sangat-sangat menarik kerana ianya berlaku kadang-kadang tanpa kita sedari. Sebenarnya. Kita sendiri hidup dan juga ramai orang sendiri kita hidup dalam penafian ataupun in denial ini. Jadi mungkin Puan Farhana sendiri boleh kongsikan pada kita secara umumnya terlebih dahulu, apakah
yang dimaksud dengan hidup dalam penafian? Okey, terima kasih ya Fahin. Okey, macam tadi kita dah tengok kan tadi sudutan tu, saya pasti macam betul. Dalam hidup kita ni mesti ada one time ataupun satu ketika kita pernah mengalami penafian ataupun mungkin even dalam sebulan atau seminggu kita macam menjadikan salah satu something yang normal pada diri kita. Tapi sebenarnya denial ni ataupun penafian ni adalah salah satu bentuk orang kata apa? Defense mechanism ataupun kita macam kita pertahanan diri kita lah daripada macam kalau kita rasa macam takut menerima sesuatu, kita kata benda tu tak berlaku. Tapi sebenarnya defense mechanism atau penafian terhadap sesuatu perkara yang kita takut ataupun satu perkara kita hilang, contohnya kita kehilangan seseorang kita sayang, benda tu adalah normal. Dan sebenarnya penafian atau denial ini bukannya semata-mata negatif. Kadang-kadang kita perlu sebab dia boleh membawa kebaikan untuk mungkin kita nak sootkan diri kita, kita nak bertenang sebab kita mungkin dalam keadaan yang terlalu banyak tekanan, kita nak nafikan sementara supaya kita dapat bila kita nafikan kita dapat take time untuk diri kita supaya kita selepas tu menerima. Tetapi yang menjadi isu apabila kita ni berada dalam keadaan denial ni atau penafian terlalu lama. Itu akan memberi kesan daripada kita punya psychological well-being ataupun kita punya pemikiran, emosi kita dan tingkah laku. Dan bukan itu saja, dia juga akan memberi kesan kepada orang sekeliling sebab kita menafikan sesuatu yang orang kata apa, kenyataan yang telah berlaku dan itulah tapi kita menafikan. Okey, baik. Maksudnya hidup dalam penafian ni adalah satu mekanisme pertahanan. Ianya boleh jadi positif ataupun negatif dan pelbagai cara yang lain antaranya adalah denial. Kan? Okey, baik. Bagi Aizat sendiri, Aizat Rambut dalam Superman. Thank you kerana notice. mungkin Aizat boleh kongsikan pengalaman Aizat sendiri hidup dalam penafian. Terima kasih Segi. Saya rasa saya boleh kongsi cerita saya lah. Itu dulu ketika dahulu saya bukan Aizat Amdan yang ini yang korang lihat hari ini, bukan Aizat Amdan yang ini. Saya dulu berbadan besar. Jadi saya ingat lagi time dulu masa saya berkecimpung dalam industri, masa tu badan saya masih lagi besar. Dan saya dah keluar lagu semua. Lepas tu macam saya kira ada discussion dengan saya punya mak. Mak saya cakap macam awak ni saya dah dengar komplain satu jam dah saya dengar rintihan awak sebab saya komplain. Saya cakap macam Mi, diorang tengok rupa je Mi. Diorang bukannya nak dengar Aizat nyanyi pun, diorang nak tengok rupa je. Mak saya cakap senang, dah 1 jam saya dengar awak komplain, awak tak sekali pun blame diri awak. Awak tak pernah sekali pun salahkan diri awak. Lepas tu terus saya tersentak. Saya sentak dia cakap, betul juga kan. Macam saya rasa itu penting untuk orang yang in denial. Sebab dia kena ada orang yang jujur yang boleh cakap kat depan muka dia, sebenarnya kau salah. Macam tu. Itu yang buatkan saya terus ubah. Dan saya terus, lepas tu saya terus pergi jogging semua. Saya pergi jogging dan saya tekad untuk sihatkan diri saya. Maksudnya Aizat mengambil masa untuk orang kata acceptance itu sehinggalah ibunya memberitahu yang awak tak. Kita in denial. Kita macam Sebenarnya maknanya tu sebenarnya aku okey je kan. Suara aku okey je tapi sebenarnya kita berfikiran lain dan kemudian mak yang menegur pada waktu tu. Saya rasa pentingnya macam ada orang yang dalam sistem yang terdekat kita, support sistem kita yang jujur kita. Jadi ada orang cakap lah macam orang yang sayang kita, dia akan cakap jujur dekat kita. Okey Azad, tapi ada dua pilihan. Selalunya bila kita ahli masyarakat ni ataupun siapa-siapa yang terdekat ni, dia akan dua pilihan. Kita akan terasa hati ataupun kita akan bertindak dan ambil positif. Jadi macam mana tu? Saya masa immediately masa mak saya cakap tu, saya terus memang terasa. Saya terus macam tersentak sekejap. Tapi saya fikir balik, saya kena buat langkah seterusnya. Apa yang boleh saya dah salahkan diri saya sekarang ni. Jadi bila dah salah kita tu, kita kena rectify lah. Maknanya kita kena bangkit and correct it. So itu yang saya buat lah. Saya pergi jogging semua, saya pergi exercise. Ini adalah contoh. Semalam saya baca satu quote bahasa Inggeris, what you're complaining and not changing, you are choosing. Betul. Kan? Betul. Kan? Betul. Jadi mungkin Puan Farhana boleh kongsikan yang mengenai acceptance ini. Apa yang Aizat mengalami adalah tidak boleh menerima, dan seperti yang saya katakan tadi, quote-nya berkata apa yang kita asyik merintih dan tidak membuat apa-apa mencari solusi untuk mengubahnya, kita memilihnya. Betul.
Betul. Jadi acceptance ini, tapi kadang-kadang acceptance ini susah juga. Kalau dalam situasi, kalau ada ahli keluarga yang meninggal, kita hidup dalam denial sebab nak menerima pemergian mereka itu sangat-sangat susah. Itu situasi yang sebegitu. Betul. Tapi kalau situasi seperti yang Aizat kongsikan, acceptance itu diperlukan. Okey, baik. Macam tadi kan kita cakap pasal Aizat. Saya rasa saya pasti sebelum maksudnya Ibu Aizat macam cakap tentang ni, pasti ada orang dah cakap tentang ataupun mungkin body shaming terhadap Aizat kan. Tapi maksudnya sampai sekarang. sampai sekarang kan. Itulah kurus salah, berisi salah dan sebagainya. Sebab kita kena faham satu benda, sebab kita hidup ni dalam masyarakat yang pelbagai persepsi. Okey. Jadi untuk proses penerimaan seseorang tu pun perlukan masa. Kadang mungkin cakap sekali kita tak sedar lagi. Kenapa kita dalam keadaan penafian? Sebab di sekeliling kita kadang tu kita nak nampak sempurna di mata orang lain. Contoh, kita ada masalah tapi orang kata, awak okey ke? Taklah okey je. Tapi sebenarnya kita dalam struggle untuk dengan emosi kita ataupun kita ada isu yang kita bertindak macam menafikan. Jadi untuk kita menerima tu memerlukan masa, memerlukan latihan. Tak boleh macam orang kata apa? Oh, okey, terima. Betul. Nak lagi kita dalam, kalau kita punya defense mechanism denial tinggi. Sebab ada orang, terutamanya contoh macam narcissistic personality. Orang narsistik ni dia akan sangat deny, dia akan defense mechanism dia lagi tinggi. Maksudnya dia gaslight kita. Dia akan gaslight kita, dia akan menyalahkan, dia akan meminta simpati dari orang lain, dia tak ada rasa empati pada orang. Tapi saya rasa saya selit sikit. Macam saya rasa apa yang ibu saya buat yang betul ialah time tu dia mendengar. Dia dengar dulu. Sejam. Okey, Saya cakap betul. macam sejam. Kalau dia boleh je cantas terus. Tapi dia mendengar. Saya rasa itu penting juga tu. Tapi bila kita borak dengan orang yang denial. Kan. Macam apa yang Ibu Aizat tu betul, Pak. Maksudnya kita mendengar, kita ni kadang mendengar kita biasalah macam tu, kita suka orang kata apa? Menyelit kan. Orang tak habis cerita lagi kita menyelit. Kita tak menjadi seorang pendengar yang baik. Okey. Jadi kadang-kadang macam tu, macam apa yang Aizat lalu tu perlu. Sebab kita nak dapatkan sokongan. Tapi untuk dalam orang kata apa, kita hidup dalam pelbagai persepsi daripada orang lain, dalam culture, expectation orang nak kita macam ni tapi diri kita sebenarnya macam ni. Jadi untuk proses menerima tu bukanlah mudah. Dia memerlukan kekuatan diri, okey, dan kita pun kena educate diri kita, okey, dari perspektif okey, inilah diriku. Okey, macam mana nak ubah untuk kita, sebab macam tadi yang kita cakap tentang choice. Yes, life is about choice. You nak atau you tak nak. Contoh kalau kita ni, contoh kita rasa sedih, kita memilih untuk sedih. Kita memilih untuk tidak melakukan sesuatu untuk kurangkan kesedihan tu. Tapi macam in terms of macam pengalaman Aizat tadi, mungkin benda tu bukan sesuatu yang senang untuk kita lakukan. Nak kuruskan ke badan atau dan sebagainya. Ditambah pula dengan masyarakat kita ni bukan sahaja fizikal. Contoh hal berkahwin, baru satu anak ke baru dua anak. Kita dalam culture macam tu sebab kita nak ke arah educate ataupun nak memberi maklumat ataupun pendidikan kepada orang ramai ni mengambil masa lah sebab kita dah hidup dalam banyak stigma ataupun inilah yang masyarakat perlukan. Bukan apa yang kita fikirkan. Kita kena ikut apa yang telah ditetapkan. Macam tu. Dan saya suka apa yang Puan Farhana katakan, ia memerlukan praktis. Dia bukan hari ini kita try, esok dah okey. Tapi sebenarnya praktis tu pun support system penting juga untuk menyedarkan kita. Tapi apa pun bermula dari diri sendiri. Ini yang saya nak tanya pada Aizat. Sebenarnya Aizat, kalau kita lihat sebenarnya secara jangka masa pendek, short termnya, in denial ni akan menyedapkan hati kita, menyeronokkan kita. Dia akan, kita rasa macam, okey kan. Tetapi sebenarnya apa sebenarnya orang, individu-individu yang hidup dalam penafian ni dapat dalam jangka masa pendek dan apa kemudaratannya dalam jangka masa panjang? Tak kira lah sebenarnya kita hidup dalam expectation orang dan sebagainya kan. Okey, kita nak sempurna dan sebagainya. Tetapi short term, long term, macam mana kita nak kata orang hidup ni? Soalan tu. Saya tak tahulah. Saya macam, lain sekali lah saya akan cerita pasal pengalaman saya sendirilah. Macam saya rasa benda ni memang never ending. Memang takkan habislah. Maknanya dia punya masalah pasal macam acceptance tu and validasi daripada orang. Tu saya rasa sentiasa kita akan ada perasaan tu. Tapi bagi saya macam biasalah kita kalau terjatuh kita bangun balik. Macam dalam lagu saya pun ada berjanji pada diri sendiri di akhir nanti kau masih tegak berdiri. So macam Aizat suka cerita pasal pengalaman kan. Kata kita ubah situasi tempoh hari yang mak tu. Katalah mak tak menegur. And Aizat terus hidup dalam keadaan macam tu. Apa yang mungkin terjadi pada Aizat? Saya rasa mungkin hidup saya berbeza. Saya rasa mungkin saya mungkin continue as diri saya in denial. Saya rasa memang sentiasa kena ada orang, even bukan family kita pun, kadang-kadang ada orang yang macam, bagi saya lah, saya selalu suka dengar orang yang kritik saya. Orang yang kritik saya macam daripada depan muka saya. Bukan dalam social media. Dia macam daripada depan muka boleh cakap,
lagu tak sedap lah. Atau macam cara awak buat ni tak betul. Macam saya appreciate benda tu. Bagi saya benda tu mungkin sebab saya sedar yang orang-orang ini yang sebenarnya sayang kita. Tapi itu memang susah nak accept kan. Sakit Macam, lah kan. macam orang depan-depan cakap kita, poyolah kau. Macam kita takkan nak macam, mesti ada defense mechanism kan. Tapi dalam masa saya tak tahu lah. Bagi saya itu adalah hidup. Kita memang tak boleh sempurna je. Mesti kena ditegur. Kita kena bersedia bersikap terbuka lah Betul, sebenarnya. betul bang. Saya rasa lapang dada, terbuka hati, itu saya rasa paling penting. Tapi disclaimer sikit lah, cara menegur tu pun kena ada Cara, cara yes. lah. Jujur lah. Cara menegur dan saya rasa juga ia mengambil masa untuk kita jadi seseorang yang bersifat terbuka kan untuk menerima teguran itu. Baik, Puan Farhana, bila seseorang itu dalam keadaan yang dalam hidup dalam penafian ini mungkin dah lama dan orang lain pun dah memberitahu mereka tolonglah percaya apa yang realitinya sedang berlaku dan tolong jangan hidup dalam penafian. Tapi sebagai individu, kalau seseorang ini tidak boleh keluar daripada bubble-nya, apa yang harus dilakukan? Okey. Jadi macam kalau kita bercakap tentang individu, macam mana kita nak menyedarkan individu tersebut walaupun orang dah bagi tahu kan. Jadi macam berbalik pada tadi, hidup adalah pilihan. Walaupun orang dah 1000 orang bagi tahu, kita tak nak bertindak. Okey, memang tak ada jadi apa. Sebab jujur kadang-kadang kita sebagai kawan kita rasa macam, tolonglah percaya apa tapi yang aku sedang dia bagi tak tahu. nak dibantu. Tak nak dibantu, betul. Dalam denial. Dah Okey. disayang nak macam mana macam Ataupun kalau kita lihat dari perspektif psikologi, mungkin orang ni juga mungkin ada, bukanlah kata-kata mental health issues, tapi mungkin ada simptom-simptom ke arah itu. Ataupun dalam kehidupannya mungkin dah terbiasa dalam kesempurnaan, dirasa kesempurnaan tak boleh susah sebagai contoh, okey, ataupun macam pengalaman-pengalaman lepas, okey, dia pernah susah jadi dia tak nak benda perkara atau perkara yang menyusahkan dia. Jadi dia nak something yang orang kata apa, hidup dia senang je, something yang cantik saja, tak nak ada susah ke ataupun apa-apa perkara. Contohlah kalau let's say anak sakit dapat macam ni dia tak nak sebab pengalaman lepas. Jadi pengalaman lepas ni sebenarnya boleh menjadikan satu traumatik kepada mereka, menyebabkan mereka rasa okey, apa yang dinafikan sekarang tu betul sebab apa dulu pernah rasa. So sekarang ni apa yang dibuat tu betul. Walaupun ada orang cakap kau tak faham apa aku rasa, kau tak lalui apa aku rasa. Jadi benda ni menjadi lagilah menguatkan. Dan kalau macam keadaan lebih orang kata apa severe ataupun lebih serius, yang kita boleh cadangkan adalah ni kalau macam dia tak nak dibantu langsung, kita boleh mendapatkan bantuan daripada sama ada kaunselor ataupun psikologis lah untuk bantu. Baik. Maknanya in denial atau penafian ni pada awalnya adalah satu sikap, satu attitude, tetapi lama kelamaan kalau dia dibiarkan, dia dah menjadi satu penyakit lah sebenarnya. Boleh itu yang susah keluar daripada bubble ataupun kepompong mereka itu. Okey, baik. Okey, Azad, di penghujung perbincangan kita ni Azad, mungkin pesanan akhir kepada mereka di luar sana yang rasanya mungkin kita mesti pernah melaluinya, tetapi lebih baik kita bersikap positif dan terbuka dan sebenarnya memudaratkan kalau hidup dalam in denial. Ya betul, saya rasa apa Farid cakap betul lah. Memang kita semua akan melaluinya dan kita kena selalu muhasabah diri lah. Bagi saya ialah reflect balik dan tengok balik diri sendiri, tanya betul tak apa yang kita buat tu betul ke tidak. Dan saya rasa benda tu selalu penting lah untuk kita muhasabah diri and check diri kita kalau kita ni salah ke betul. Dan saya rasa semenjak saya dah kahwin ni, isteri saya pun banyak emphasizekan benda ni pada saya, macam ya betul ke, you shouldn't do that. Kadang-kadang benda tu saya tak perasan. Kadang-kadang apa orang-orang tersayang kita ni akan berikan kita apa fakta sebenar yang luar lain daripada persepsi kita. Itu saya rasa bagus juga kahwin tu sebenarnya. Dengar tu Sugi. Okey. Saya ada situ self reflection itu penting juga. Okey, baik. Banyak lagi yang kita nak tanyakan tetapi masa sangat-sangat suntuk, tapi daripada apa yang kita boleh simpulkan, hidup dalam penafian ini tidaklah salah ataupun buruk untuk diri kita semata-mata, tetapi kalau dah memudaratkan diri kita, harus kita ambil langkah untuk keluar daripada kepompong kita. Tips ringkas, mungkin kita berbagi masa lagi ni, silakan kepada mereka. Kalau tips daripada saya tu, kalau in terms of denial, dia adalah satu, kita belajar. Belajar untuk menerima kenyataan ataupun perubahan. Kadang bukan diri kita, tapi kita kena menerima orang di sekeliling kita. Contohnya kehilangan seseorang yang kita sayang ataupun anak kita sakit ataupun apa-apa sahaja, kita kena belajar untuk menerima. Kadang kita rasa macam kita fail hari ini, tapi tak apa, kita cuba lagi. Sebab tanpa belajar, tanpa proses, kita tak akan menjadi seorang yang boleh menafikan. Maksudnya
Jadi macam itulah, kita kena perlukan masa untuk belajar. Itulah yang saya rasa Dia kalau kesan jangka denial. masa panjang tu kalau pada diri kita saya tak apa, tapi kepada anak, kepada keluarga, kepada sekeliling kita, itu yang kita itu bahaya. Bermula daripada diri kita, mengambil masa dan tidak mengapa untuk mendapatkan bantuan orang lain. Betul. Baik, kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Puan Farhana Nabila dan juga Aizat Amdan. Tapi Aizat Amdan belum terima kasih sepenuhnya kerana beliau akan bersama dengan kita untuk persembahan lagu terbaru. Dan beliau teguh berdiri bersama kita sebentar saja lagi. Okey, jangan ke mana-mana, kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Buka mata, lihat luar jendela, kita lari dari ruang selesa. Sedarilah, pulang sentiasa ada, hanya engkau yang mampu merubahnya. Menari, ikut tak sendiri, menyanyi, ikut melodi ini, berjanji pada diri sendiri. Di akhir nanti kau masih tegak berdiri. Tegak berdiri. Tegak berdiri. Jangan ulang kesilapan yang lama, pemikiran negatif tak kemana. Percaya kau kan berjaya, pada akhirnya tiba waktunya. Yang perlu engkau lakukan hanya usaha, semua telah ditentukan. Menari, ikut rentas sendiri, menyanyi, ikut melodi ini, berjanji pada diri sendiri. Di akhir nanti kau masih tegak berdiri. Menari, ikut rentas sendiri, menyanyi, ikut melodi ini, percaya pada diri sendiri. Di akhir nanti kau masih tegak berdiri. Tegak berdiri. Tegak berdiri. Percaya. Percaya, inilah waktunya. Percayalah, anda boleh melakukannya. Sentiasa berfikiran positif. Tiada apa yang mustahil. Rintangan menjadi kekuatan. Saya dapat rasa vibes, macam vibe lah. 70s, 80s vibes tahun bila saya tak tahu, tapi adalah vibes retro. Betul, kalau tak saya ingat tapi tadi beat saya dah macam ini 70s punya. Yes. Okey, betul ke tak betul, dan adakah mungkin ada inspirasinya untuk menghasilkan lagu ni? Sebenarnya memang inspirasi kuat. Saya nak bawa pendengar ke era 70-an, 80-an, 90-an, dan
ini adalah kira attempt saya untuk buatkan satu lagu nostalgia lah. Okey, baik. Tadi saya memberitahu Farin ada vibes macam Michael Jackson pun ada. Yes. Whisper. Wow. Macam nak buat moonwalk tapi tak reti nak buat moonwalk pula. Aizat reti? Memang menarik. Moonwalk saya tak reti. Tapi setakat goyang-goyang tu okeylah, biasalah. Okey. Tapi sebenarnya saya juga difahamkan bahawa ada sebab, ada inspirasinya untuk penghasilan lagu ni. Mungkin ada ilhamnya, inspirasinya daripada siapa katnya? Ataupun mungkin kisah ada seseorang. Saya sebenarnya apabila saya ingin buat ke arah lagu nostalgia 80-an ni, saya terkenang nama seseorang, itu arwah Azmi Mustafa. Dia memang Ahli Setan. Yes. Dan muzik beliau sebenarnya saya baru dengar actually dalam setahun lepas itu saya dengar dan saya sangat kagum dengan karya beliau. Saya rasa macam wah, ini sebenarnya sangat futuristik dan sangat macam mana? Dia bukannya tipikal lagu. Dia cool, dia akan membuatkan orang dia rasa cool lah. Dia betul. Dia buat saya rasa cool sikit. Light and easy lah kan. Okey, baik. Tapi Aizat sendiri menjadi salah seorang inspirasi di sebalik lagu ini. Mungkin Aizat boleh kongsikan kenapa Aizat memilih untuk membuat lagu ini? Dan rakan-rakan yang terlibat juga. Silakan. Okey, saya tulis lagu ini bersama rakan saya Amir Ramlan dan producer iaitu Izzy Mustafa. Izzy Musa, sorry. Dan dia merupakan orang yang key player lah dalam produksi lagu ni sebab dia pun minat era-era retro, nostalgia. Dan saya juga baru saja berkecimpung dalam Muay Thai. Jadi poster tu. Jadi saya adakan perlawanan amatur saya buat pertama kali 2 minggu lepas. So nak tahu selanjutnya ada dalam MV saya lah. Video klip saya. Dah buat ke? Dah buat dah. Kalau belum buat, saya nak jadi yang awak punya sparring tu. Akan keluar lagi sehari. Esok. Okey, jadi lagu ini juga menjadi pembakar semangat untuk Aizat sendiri lah. Kan? Lirik-lirik apa dia mungkin makna-maknanya? Mengenai semangat. Memang semangat untuk sentiasa bangun apabila kita jatuh. Dan saya rasa banyak macam dalam hidup saya, banyak benda tu berlaku. Especially macam perkara-perkara yang berlaku di luar sana. Even macam perkara yang jadi dekat Palestin. Yang saya rasa macam saya nak keluarkan rasa yang macam kita kena terus berjuang. Tegak berdiri ni adalah itulah maksud dia. Itulah dia punya message yang saya nak sampaikan. So, baik. Itu message dan juga kata-kata semangat daripada Aizat sendiri. Tapi Aizat bagi mereka yang mungkin belum lagi mendengar lagu ini ataupun ingin mengikuti perkembangan Aizat, apakah laman Instagram ataupun media-media sosial yang lain? Boleh follow saya di Instagram Aizat Amdan, TikTok Amdan Aizat dan Facebook Aizat Amdan, X, Twitter sebagainya Muhammad Aizat Amdan. Dan itu je lah. Kalau dan terus tegak berdiri. Muay Thai pun boleh lah ya. Baik, terima kasih Aizat bersama kita pada hari ini di Wanita hari ini dan selamat maju jaya. Terima kasih Aizat. Baik, dan seterusnya ada satu lagi perkongsian mengenai program yang juga cukup menarik, iaitu jangan lupa kepada anda semua untuk menyaksikan program khas Cahaya Impian yang membawa sinar harapan kepada mereka yang memerlukan. Dibawakan khas oleh Tenaga Nasional bermula 4 Oktober hingga 8 November setiap Jumaat jam 10 malam hanya di TV3. Boleh juga stream melalui Tonton dan mari kita saksikan sedutan program Cahaya Impian menyinari harapan insan. Mungkin hadiah juga dari dia untuk saya. Berusaha jugalah kalau boleh nak umur sendiri ya. Ribuan terima kasih bagi saya satu hadiah besar. Mak kita tak tunggu lama dah, rumah baru. Gembira benar. Marilah dianjur kasih ni dengan POTMB ni memang TikTok lah sini, selesa sangat. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Dari awal tadi, Farin dan saya dah kongsikan mengenai Karnival Jom Heboh dan ini antara yang juga menarik di Karnival Jom Heboh. Kedai serba nombor 1 Korea, CU ada di Karnival Jom Heboh Johor. Beli set makanan Korea dengan minuman dengan harga bermula serendah RM10 sahaja. Dan kalau anda berbelanja lebih RM20, anda berpeluang untuk mendapat kereta Hot Wheels percuma. Tapi terhad kepada 100 pembeli terawal sahaja. Jadi jom
ke Karnival Jom Heboh di Padang B, Angsana Johor Bahru Mall dari 1 hingga 3 November ini. Itu dia, see you, makanan Korea paling mantap. Okey, bercakap mengenai makanan, esok Deepawali, saya rasa saya dah boleh bayangkan pelbagai makanan yang akan ada untuk breakfast, lunch dan sebagainya. Tapi rakan wartawan kami, Syifa, sempat juga mendapatkan sedikit perkongsian untuk anda berkaitan dengan persiapan bersempena dengan Deepawali. Jom kita saksikan. Menjelang perayaan Deepawali, masyarakat India beragama Hindu tidak melepaskan peluang membuat persiapan saat akhir seperti membeli baju dan perhiasan untuk menyempurnakan sambutan pesta cahaya mengikut bajet yang telah ditetapkan mereka. Sebenarnya saya telah datang hari ini untuk preparation untuk Deepawali. Tahun ni saya ingat saya nak beli je lah. Sebab senang sikit kan. My husband ada mix Pakistan and Indian. So I buat preparation lah because side family husband I ada celebrate. So I akan pergi visit diorang. So that's why I prepare cari baju semua lah. Tahun ni anak-anak semua balik dari KL, saya dari Ipoh. So anak akak semua balik ke Ipoh. So kami akan rayakan bersama lah keluarga. Kita punya bajet memang sederhana. Tapi yang mampulah. Okay, so mesti yang sederhana and then make it happy. Pakaian baru antara yang menjadi kemestian setiap kali perayaan. Meskipun banyak pilihan rekaan moden ditawarkan, namun pakaian tradisional tetap menjadi pilihan untuk digayakan di pagi raya. Usually macam family kita akan decide what colour to use for the year, and then usually all the married women lah kita akan pakai sari dulu. Punjabi suit lah. So senang nak bawa kerja rumah. Warna apa? Mustard. Kuning-kuningan. Selalunya kita biasa pakai sari. Warna kuning macam tu. Saya pula rasa seronok. Sugi dah buat persiapan ke Sugi? Baju warna apa tahun ni? Saya seperti biasalah Farid, sangat-sangat bersederhana. Tapi baju yang beli tahun lepas yang tak pakai, itulah baju ataupun sari yang saya akan pakai esok. Jadi tahun ni memang tak shopping langsung. Okey, tapi tak apa. Dia akan tetap meriah juga. Yeah. Saya akan menunggu post awak esok, baju busana awak pada hari esok. Tetapi Sugi, kalau dah buat kuih ke belum? Dah buat manisan ke belum? Tak buat langsung. Tak buat, saya buatkan sekarang. Dibantu oleh saya nak bawa balik ni untuk esok ni. Puan Mazlina Muslim bersama dengan kita hari ini nak menunjukkan cara-cara untuk membuat sesuatu yang kata Sugi mesti suka. Ya, saya sangat-sangat suka. Kerana ini adalah gluten free. Yes. Gluten free. Apple zero calories sugar. Wow. Dan apple crumble. Apple crumble lah. Itu kita tunggu tu. Special untuk Sugi. Wow, so love. Okey, baik. Dah kata special untuk saya, Fahrin Ahmad pun nak membantu kan. Jadi apa antara bahan-bahannya, Puan? Okey, ni agak berbeza sikit daripada apple crumble biasa. Okey, kalau apple crumble biasa kita pakai tepung gandum. Tapi untuk dapatkan gluten free ni? Gluten free, low carb. Hari ini saya gunakan tepung badam. Okey, tepung badam. Bukan saja gluten free tapi kiranya dia macam rendah karbo. Orang nak diet ke almond yang lemak sihat lah. Dan almond flour ni pun senang kalau kita masuk kedai-kedai yang menjual bahan-bahan bakery, kita boleh minta sahaja. Mungkin kita boleh harganya berbeza tetapi bagus untuk kesihatan. Tapi kerana bahannya berkualiti dan juga berbeza. Okey Puan, kalau boleh kongsikan ini manisan dan sebagainya. Selalu kita nak cari manisan yang sihat ni, ini adalah antara pilihannya. Jadi kalau boleh kongsikan jugalah tentang gluten free ni, kenapa lebih bagus, lebih baik selain daripada zero sugar Okey. Tapi macam manis dia datang daripada mana? Apple lah. Kita guna substitute dia. Okey. Dia manis tapi manis dia bukan manis yang yang terlampau manis sangat. Okey, baik. Sambil-sambil Puan, kita siapkan tu, saya nak membantu siapkan apple-nya. Okey, kita masukkan ni seperti masukkan cinnamon powder. Masuk je. Masuk je and then gaulkan. Okey, sementara tu saya akan teruskan. buatkan crumble. Okey, ni tepung almond tu kalau kita nampak agak berbeza daripada tepung gandum biasa.
Okey, apple ni memang dah dimasak ke macam mana? Ini saya masakkan sekejap sebab kalau tak masak pun boleh je. Kalau nak lagi senang kan. Macam hari lagi potong-potong je. Gaulkan. Kalau kita blend dengan dia tak boleh? Nak jadi macam jujur je soalan macam dia. puri Itu dah untuk baby pula. Ya juga. Betul, nanti tak dapatlah tekstur. Yes, kita nak tekstur dia tu. Yang chunky tu kat dalam apple crumble ni. Baik, cinnamon apa lagi Puan? Bukakan dia punya. Seterusnya, okey. Baik. Adalah function saya. Yes. Ada nak tolong saya buat kuih. Saya tengah tolong ni Sugi. Yang dia tolong buka je bekas. Ini kita nampak macam gula biasa. Okey, tapi dia tanpa kalori. Okey, baik. Substitute lah. Dan boleh dicari, saya kira sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan-puan nak mencari orang kata pengganti gula tapi manis, boleh cari. Okey. Ini cinnamon sahaja perlu dimasukkan? Ya, cinnamon saja. Okey, baik. Lepas tu saya tambahkan sedikit flaxseed. Flaxseed, okey. Betul sihat ni. Flaxseed ni pun dia akan bagi tekstur dan juga dia akan omega kan. dia ada good fiber juga. Okey, sebenarnya kan daripada apa yang dikongsikan oleh Puan Mazina ni sebenarnya, ini adalah saya mementing makanan-makanan sihat ni kan. Saya rasa ini memang menggunakan bahan-bahan yang berkualiti tinggi yang sebenarnya Puan tadi ada kata apa tu? Berdamai dengan kita cuba untuk berdamai dengan manisan. Okey, baik. Puan, saya rasa saya tak sabar sebab saya tahu awak tak sabar. Farid, awak cuba apple crumble. Saya nak cuba yang ini. Yang ini apa, Puan? Itu blueberries. Blueberry. Dia ada crumble tapi sikit sebab kita dah jadikan dalam bentuk kek kan. Okey, selalunya okey saya ambil satu Puan boleh? Boleh. Okey. Kenapa saya kata selalunya orang kata Sugi benda-benda yang menggunakan makanan sihat dan sebagainya tak sesedap yang orang kata yang menggunakan bahan-bahan yang biasa itulah. Tapi mari kita sahut cabaran tu. Oh my god, this one sedapnya. Like lembut. Thank you. Lembut, blueberry. Manis, masam, tetap memuaskan selera ataupun cita rasa kita yang nak dapatkan. Dia ada rasa lemak-lemak daripada tepung mendapatkan dessert ataupun manisan ni. Okey Puan, kerana sedap, kerana lulus. Okey, mana mereka boleh dapatkan manisan-manisan yang gluten free ni dan menggunakan bahan-bahan berkualiti ni? Okey, sebenarnya saya ada memang dah lama buat dessert yang menggunakan gluten free dan juga low carb ni. Okey, sebab ada permintaan kan dan makin ramai yang suka jenis-jenis dessert macam ni juga. So boleh dapat daripada online atau visit saya punya IG Unguilty Dessert. Unguilty Dessert. Makanlah dessert dengan rasa tak bersalah. Okey, baik. Maksudnya Puan, tadi Puan dah masukkan butter. Yes. Gaul ke semuanya. Gaulkan semuanya. Lepas tu kita kena simpan dalam fridge dulu. Okey, simpan dalam fridge. Simpan hijau. Lepas tu bila kita nak makan, just taburkan je atas siaplah. Lepas tu boleh bakar. Kena bake. Bake berapa lama? Bake dalam 10 minit, 15 minit. Sempat saya balik, saya bawa ni, saya hantar kat Sugi esok. Okey, perfect. Kena jadilah macam ni. Boleh tabur blueberry ataupun ke kalau raisins. kita nak buat yang crumble saja, maknanya crumble kita preparekan dulu macam ni. Okey, dah siap bakar. And then kita boleh je letak atas mana-mana buah ataupun yogurt. Macam ada sebab kita dah kita campurkan je dengan kita punya Okey, saya tengok adanya kotak, adanya sebagainya. Kalau katalah kita nak buatkan ni sebagai hadiah ataupun cuma hati ke macam mana, berapa lama boleh tahan agaknya? Sebab macam ni fresh bake. Kalau bake, boleh terus je lah. Sebab dekat Unguilty Dessert ni memang saya buat letak online. Maknanya boleh post untuk seluruh Malaysia. Tak, maksudnya kalau kita dah beli, berapa 3 lama hari, boleh kita simpan? Untuk apple crumble ni rasanya lama. Dalam 5 hari, dalam seminggu pun boleh. Okey. Tapi kadang kita nak yang fresh kan. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Mazina. Okey, dan Sugi. Sugi akan kembali kembali. Okey, Sugi, sedikit ucapan Sugi. Terima kasih kepada semua yang sebenarnya dekat ruangan komen WHI di Facebook sudah pemula mengucapkan selamat hari Deepavali kepada saya. Thank you so much. Terima kasih Yelorukum Deepavali Nalvaltika. Dan kalau anda yang akan bercuti, nak balik kampung ke apa sebab cuti panjang, berhati-hati di jalan raya. Dan esok kami akan kembali di Wanita hari ini untuk istimewa Pesta Cahaya bersama dengan rakan-rakan pengacara kita. Tapi jangan lupa juga esok kita tetap akan adakan lintas langsung sikit daripada Sugi. Kita tengok Sugi buat apa kat rumah, sambut Deepavali bagaimana dan sebagainya. Okey, esok saya pun surprise ni, tak tahu apa yang saya nak buat esok. Jadi sama-sama kita ketahui ya. Jumpa lagi. Terima kasih. Selamat hari Deepavali. Jaga diri. Assalamualaikum.
bekerja, mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia Ushawati, aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati. Dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu.